Ini Jojo, seorang yang mudah menyebarkan berita-berita yang masih tidak sahih kepada orang di sekelilingnya, termasuk adiknya Jaja. Kalau boleh, semua orang dia akan beritahu tentang berita tersebut. Ini pula Jaja. Dia merupakan seorang yang cepat gelabah dan tak pernah kena arti tenang. Sikapnya sering membuatkan orang lain turut berasa gelisah dan tak senang duduk. Gadis ini pula namanya Ijah, kakak kepada Jaja dan Jojo. Seorang yang matang dan tahu pelbagai maklumat dan segala berkaitan sejarah ada dalam ingatannya. Saya dah yang bercakap tu. Nama saya Nurul Izzah Syafiqah binti Mahtar, nombor matrik 280377. Dalam video ini, ia akan memaparkan tentang kisah 3 beradik yang akan menjawab segala isu tentang darurat. Kalau nak tahu apa yang berlaku, kena tengok sampai habis. Pada suatu petang yang tenang, Jojo sedang mencari info berkaitan tajuk assignmentnya darurat. Tiba-tiba, dia ternampak website yang mengatakan Perdana Menteri sedang menghadap YDPA untuk mengisytiharkan darurat di Malaysia. Tanpa membaca isi kandungan laman web tersebut, Jojo terus membuat anggapan bahawa negara Malaysia akan diisytiharkan darurat tidak lama lagi. Dia telah bercadang untuk menceritakan hal ini kepada adiknya Jaja. Pasal negara kita Malaysia akan darurat. Apa lagi, Jojo pun terus berjumpa dengan Jaja untuk menceritakan tentang apa yang dijumpanya di laman web tersebut. Walaupun perkara tersebut masih belum ditentukan, namun Jojo percaya bahawa keadaan pandemik COVID-19 di Malaysia akan menyebabkan kejadian darurat. Dengan korang ni macam saja kepanasan. Cuba ceritakan akak apa yang berlaku. Jojo cakap Malaysia akan darurat. Betul-betul. Tadi Jojo dah baca dekat laman web yang dia cakap akan darurat. Setahu akak, YDPA belum isytiharkan lagi darurat kat Malaysia. Jojo, cuba awak tengok balik laman web tu. Mana tahu awak salah baca ke? Okey. Kita baca balik. Akak. Belumlah. Ni cuma berita je bahasa baru gitu. Jojo, lain kali awak kenalah baca dulu apa yang terkandung dekat laman web tu. Bukannya senang-senang bagi tahu orang sana sini. Tengok sekarang dah macam mana, semua orang panik. Kak, apa kata akak ceritakan semua pasal darurat? Mana tahu kita orang boleh faham dan perkara macam ni takkan jadi lagi ke? Oh, boleh je. Korang nak belajar pasal darurat kan? Sebelum tu akak nak tanya, apa maksud darurat? Maksud darurat? Tak tahu? Tak apa. Akak akan ceritakan satu demi satu. Janji korang tak tidur sepanjang akak cerita. Menurut pakar perlembagaan Profesor Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, darurat dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan berkaitan keselamatan, ekonomi dan ketenteraman awam yang tidak dapat dikawal melalui sistem pentadbiran biasa. Persoalan di sini, siapa yang akan isytiharkan darurat? Pengisytiharan darurat adalah suatu pemasyuran yang dibuat oleh YDPA melalui suatu perwataan bahawa keadaan tersebut telah wujud atau hampir berlaku. Kalau macam kesan dekat kita pun kita dah takut. Macam mana kesan dekat negara kita, Kak? Jaja, janganlah panik sangat. Okey, kesan pengisytiharan darurat. Kesan umumnya, perlembagaan akan digantung dan pentadbiran negara adalah ditentukan oleh pihak eksekutif. Tentera juga boleh mengambil alih teraju dalam hal berkaitan keselamatan sekiranya keadaan memerlukan, lebih-lebih lagi bila darurat diisytiharkan kerana berlakunya ancaman kepada keselamatan negara.
Parlimen masih boleh bersidang sekiranya tidak dibubarkan. Menurut artikel 150-4 Perlembagaan Persekutuan, ketika proklamasi darurat berkuat kuasa, kuasa eksekutif persekutuan adalah juga meliputi semua perkara dalam kuasa perundangan negeri dan memberi arahan kepada kerajaan negeri atau mana-mana pegawai atau pihak berkuasa negeri. Kak, Jaja nak tanya. Dulu masa Jaja sekolah, Jaja dibaca pasal darurat. Lepas tu, cikgu tu ada cakap pasal rancangan BRICS. Jaja tak ingat lah apa. Akak ceritakan balik boleh? Mestilah boleh. Kenal tak siapa jejaki dan ramai ni? Belalah Sir Henry Gurney. Beliau telah melancarkan rancangan BRICS ni di Persekutuan Tanah Melayu pada pertengahan tahun 1990. Ia merupakan tindakan oleh kerajaan jajahan British untuk menyekat bekalan makanan serta ubat-ubatan daripada Berjaya sampai ke tangan Parti Komunis Malaya yang pada masa itu ada hati nak kuasai persekutuan. Oleh itu, British pun di bawah arahan Sir Henry Gurney memindahkan penduduk Cina dari kawasan terpencil ke kawasan di Kampung Baru supaya tak diukur oleh Min Yuan untuk memberi maklumat dan bekalan makanan serta ubat-ubatan. Senang cerita, rancangan ini tujuannya semata-mata untuk melumpuhkan kegiatan Min Yuan ni. Asyik Jaja yang tanya soalan. Jujur pun nak tanya soalan juga. Kak, bukankah perang saraf tu ada kaitan dengan sejarah darurat kat Malaysia? Ya, betul tu Jojo. Perang saraf iaitu perang yang hanya menggunakan gertak dan ancaman iaitu tanpa menggunakan sebarang senjata dengan maksud untuk menjatuhkan mental lawan atau juga boleh dikenali sebagai perang sahabat. Pernah berlaku di Malaysia. Perang ini pernah berlaku di Malaysia semasa Tanah Melayu merdeka pada 31 Ogos 1957. Parti Komunis Malaya enggan mengiktiraf kemerdekaan Tanah Melayu pada waktu itu dan menganggap Malaya masih di bawah kerajaan British. Pada tahun 1949, telah hampir 3.75 naskah akhbar dan 50 juta pamflet propaganda digugurkan. Pamflet yang digugurkan memohon askar komunis supaya menyerah diri. Sebelum merdeka, Tunku Abdul Rahman membuka tempoh pengampunan kepada askar komunis yang menyerah secara sukarela. Selepas tawaran ditutup pada tahun 1998, pamflet memaparkan mayat anggota komunis yang terkorban pula digugurkan. Selain penggunaan pamflet, sistem audio juga digunakan. Pesawat C-47 Dakota seperti yang tertera di gambar ni dilengkapi dengan sistem pembesar suara berkuasa tinggi Magnavox. Sistem pembesar suara ini boleh didengari di sejauh 3 batu jauhnya. Kak, antara rancangan pihak British untuk menangani darurat dekat Tanah Melayu masa tu dengan memperkenalkan rancangan dapur pusat. Rancangan tu macam mana? Wah, akak nampak adik-adik akak ni dah makin pandai lah pasal sejarah. Betul tu Jojo, rancangan dapur pusat atau boleh dipanggil sebagai program dapur pusat merupakan antara langkah pihak British untuk menangani darurat dekat Tanah Melayu. Ia diperkenalkan oleh Pertubuhan Penyekat Makanan Darurat di kampung-kampung baru, estet dan lombong kerana masih wujud lagi pembekalan bahan makanan kepada pihak komunis. Lebih-lebih lagi jadi kampung baru yang dikawal ketat. Contohnya, pada 1 Ogos 1990, skuad polis hutan berjaya membunuh seorang komunis, mencederakan seorang komunis dan menangkap 2 lelaki serta seorang perempuan yang berada di sebuah kongsi lombong di Rimba Panjang. Mereka diberikan bantuan 2 tin kerosin, 2 tin beras dan dokumen dari pekerja lombong tersebut. Rancangan ini juga merupakan sebahagian daripada program gerakan kelaparan pada bulan Mei 1994. Pihak kerajaan memberikan nasi kawah yang dimasak di satu kawasan khas dan diagihkan kepada para penduduk sebagai gantian untuk beras. Wah, sampai macam tu sekali orang zaman dulu hidup. Walaupun Jaja tak hidup masa zaman tu, tapi Jaja boleh rasa yang penduduk Tanah Melayu sangat-sangat terseksa. Jaja ni buat macam drama pukul 7 pula. Tak apalah, yang penting sekarang ni hidup kita dah aman dan harmoni. Dan kita kena teruskan segala usaha pemimpin masa dulu untuk kekalkan keamanan negara kita dan elakkan segala perkara yang dapat membawa kepada darurat. Betapa seksanya orang zaman dulu hidup dalam keadaan darurat. Jaja, Jojo, relax. Akak
rasa adik-adik akak ni dah faham dah apa yang akak terangkan. Jangan tak faham pula, nanti sia-sia je akak terangkan panjang-panjang. Akak sayang adik-adik akak ni dan akak doakan semoga kita dan negara kita dapat dielakkan dari sebarang perkara yang tak diingini dan jauh daripada keadaan darurat. Akhir kata, sejarah mengenai darurat di Malaysia wajiblah kita semua hayati dengan penuh semangat patriotik yang tinggi agar negara kita yang tercinta tak kembali jatuh ke tangan yang tidak sepatutnya. Saya percaya setiap daripada kita perlu mengurat langkah yang sama untuk memelihara keamanan dan kedamaian negara kita sekarang. Pandanglah darjat pemimpin-pemimpin terdahulu dengan tinggi dalam melindungi tanah air kita daripada musuh walaupun kebanyakan mereka tumpas ke tangan penjajah. Hargailah usaha mereka dengan menanamkan dalam diri kita semua bahawa negara ini akan kekal aman harmoni disebabkan kerjasama setiap daripada kita semua. Usahlah mengambil ringan terhadap perpecahan, pergolakan yang berlaku kerana semua ini hanya membawa kepada darurat yang kita juga akan merasa kesusahan yang sama. Sedarlah bahawa disebabkan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu yang bergolak menyebabkan campur tangan pihak lain yang mempunyai hasrat busuk kepada tanah air kita. Tanamlah dalam diri semangat cinta akan negara yang tinggi agar negara kita sentiasa maju ke hadapan, bebas daripada keadaan yang dapat membantutkan ekonomi negara dan disegani di pentas dunia.